Hai, nama saya Noam, dan saya adalah seorang Rabbi Yahudi Israel. Orang Yahudi dari suku Yehuda, merupakan salah satu suku bangsa Israel. Mari kita bercakap tentang 7 undang-undang universal, dikenali sebagai 7 undang-undang Nuh. 7 undang-undang ini berasal dari kitab Torah, tetapi ia tidak dinyatakan secara langsung dalam Torah bertulis. Ia hanya terdapat di sana sebagai petunjuk. Penjelasan tentang undang-undang ini boleh ditemui dalam Torah lisan. Torah lisan telah disampaikan dari generasi ke generasi, sejak Nabi Musa, semoga dia dalam keadaan selamat, yang menerima Torah daripada Tuhan di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai, Musa menerima Torah bertulis dan Torah lisan. Torah lisan menerangkan, Torah bertulis, dan juga menjelaskan 7 perintah untuk semua manusia, yang juga dikenali sebagai 7 undang-undang Nuh. Nuh adalah lelaki yang selamat dari banjir. Ketika Tuhan marah kepada manusia dan menenggelamkan dunia dengan air, membunuh segala yang ada, hidup di atas bumi. Hanya Nuh, keluarganya, dan haiwan yang dibawa ke dalam bahtera, atau kapal Nuh yang tidak mati. Nuh membina bahtera ini, mengikut arahan yang diterima daripada Tuhan. Semua orang mentertawakan Nuh hanya kerana dia membina bahtera, kapal besar itu. Nuh memberitahu mereka bahwa akan ada hujan lebat, banjir yang akan membasahi seluruh dunia. Seluruh cerita ini terdapat dalam Torah. Kebanyakan orang di dunia mengenali cerita ini. Tetapi apa yang ramai orang tidak tahu adalah bahwa selepas banjir berakhir, hujan berhenti. Nuh keluar bersama seluruh keluarganya dan haiwan yang ada di dalam bahtera. Dan Nuh menerima 7 undang-undang. Perintah daripada Tuhan, 7 undang-undang untuk seluruh dunia, dan kerana semua orang yang ada di dunia hari ini sebenarnya berasal dari Nuh yang meneruskan kelangsungan hidup manusia di dunia. Undang-undang ini dipanggil 7 undang-undang Bani Nuh dan milik seluruh dunia, dan bukan hanya untuk Bani Israel kepada orang Yahudi. Orang Israel, orang Yahudi, mempunyai 613 undang-undang, perintah yang mengikat kita orang Yahudi, tetapi semua orang di dunia mesti mematuhi 7 undang-undang Nuh yang dia terima selepas dia meninggalkan alam. Dan seperti yang saya katakan, undang-undang ini tidak dijelaskan dalam Taurat bertulis, mereka dijelaskan dalam Taurat lisan yang dituturkan hari ini. Kerana Torah mengarahkan kita untuk berbuat demikian, seluruh Torah datang daripada Tuhan. Tuhan membimbing kita tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Kitab Torah adalah kata-kata Tuhan. Kitab Torah menerangkan kepada kita apa yang perlu dilakukan. Seperti yang saya katakan, ada Torah lisan yang diucapkan. Dan kita wajib menerima undang-undang ini kerana ia datang dari Torah dan sebenarnya datang dari Tuhan. Undang-undang ini diterima oleh Nuh. Saya ingin menerangkan tentang 7 undang-undang Nuh dan bagaimana ia membawa keamanan ke dunia, bagaimana ia memperbaiki hubungan antara negara dan antara bangsa di dunia, serta hubungan dalam pelbagai bangsa. Inilah jawapan yang diberikan oleh kitab Torah untuk keamanan dunia. Jika kita ingin ada keamanan seperti itu, keamanan dunia hanya boleh berlaku jika kita mendengar kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan ditulis dalam Torah. Dan 7 undang-undang ini adalah undang-undang yang perlu dipatuhi dan diterima oleh setiap bangsa dan negara. Negara yang mengikuti undang-undang ini akan menjadi negara yang kuat. Dan itu adalah janji daripada Tuhan di negara seperti itu. Akan ada keamanan yang sebenar, negara seperti itu akan menerima semua berkat daripada Tuhan. Dan apabila kita sampai ke waktu penebusan, menurut apa yang dikatakan oleh semua nabi, generasi ini adalah generasi terakhir. Generasi terakhir untuk pengasingan. Dan generasi pertama untuk penebusan. Sesiapa yang ingin menerima 7 undang-undang ini kerana ia datang dari kitab Torah dan berasal dari Tuhan. Tuhan memberikannya kepada seluruh dunia, bukan hanya kepada satu bangsa. Dan perkara ini ditulis dalam kitab Torah. Sesiapa yang mematuhi undang-undang ini akan mempunyai bahagian dalam penebusan. Penebusan yang sempurna. Penebusan akan datang sangat, sangat segera. Hari ini, saya ingin menerangkan sedikit tentang 7 undang-undang ini. Dengan bantuan Tuhan yang Maha Besar. Undang-undang pertama, tidak boleh bekerja pada dewa-dewa palsu.
Kita hanya percaya kepada satu Tuhan, Dia satu, dan tiada yang lain. Tapi apa sebenarnya maksudnya? Kita tidak boleh melukis Tuhan atau menerangkannya dalam apa jua cara. Tuhan tiada bentuk. Dia tidak mempunyai tubuh. Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat difahami oleh manusia akan kebesarannya. Jika seseorang sujud kepada patung, atau ada yang percaya bahwa ada manusia yang adalah Tuhan, perkara ini adalah dilarang. Hari ini ada orang yang percaya kepada kuasa wang, kepada kuasa diri mereka sendiri, dan juga mengejar wang dan kuasa adalah bertentangan dengan Tuhan. Ada orang yang mengejar nafsu mereka, seperti makan, minum, keseronokan, penghormatan, dan banyak lagi perkara lain. Kepercayaan kita adalah bahwa ada satu Tuhan, dan kita adalah hamba-Nya, bukan kepada apa-apa yang lain. Kita boleh percaya kepada Tuhan, tetapi tidak benar-benar tahu apa yang Dia fikir atau tahu, dan kita perlu menjadi sederhana dengan Tuhan. Dan itu kerana kita terhad dalam pemahaman kita tentang-Nya. Kita boleh melihat dunia dan melihat semua perkara yang menakjubkan yang Tuhan telah buat dan sedang buat, tetapi tidak benar-benar memahami Tuhan ada sebelum segala yang dicipta, dan Dia akan ada selepas itu. Tuhan akan kekal selamanya. Kita faham bahawa Tuhan memberikan rezeki kepada dunia, memberi kehidupan kepada seluruh dunia. Tuhan mengawasi pakai seluruh dunia, tetapi kita, manusia, tidak dapat benar-benar memahami Tuhan. Kitab Torah mengajar kita bagaimana untuk mematuhi undang-undang dunia. Kitab Torah juga memberi amaran kepada kita untuk tidak menyembah berhala, tidak membuat gambar, dan tidak sujud kepada apa-apa selain kepada Tuhan. Jadi itu adalah undang-undang pertama Nuh, dan sesiapa yang mematuhinya, berkat akan datang kepadanya. Undang-undang kedua Nuh. Dilarang untuk mengutuk Tuhan dan namanya. Ini kaki adalah penghinaan terhadap yang suci. Kita hanya perlu memuji Tuhan. Tapi apa maksudnya? Apa maksudnya untuk mengutuk? Ada cara yang mudah yang difahami oleh setiap orang bahawa kita tidak boleh mengutuk. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita, kita mencari seseorang untuk disalahkan atas perkara yang berlaku kepada kita. Kita marah atas perkara yang berlaku kepada kita. Kita perlu faham bahawa semua yang Tuhan lakukan adalah baik. Kita perlu memperkuatkan iman kita dengan sepenuh hati dan keyakinan yang mendalam bahawa setiap perkara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, walaupun kadang-kadang sukar difahami atau kelihatan tidak adil pada pandangan pertama, sebenarnya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan kita dalam jangka masa panjang. Ini termasuk, dan Tuhan memimpin dunia dengan penuh kasih sayang agar akhirnya kita semua menjadi baik dan diperbaiki. Satu lagi dalam undang-undang kedua, kita tidak boleh mengutuk orang lain atas nama Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan namanya untuk tujuan itu. Undang-undang ketiga. Dilarang membunuh, dan kita perlu menghormati kehidupan orang lain, walaupun dia dari negara lain atau suku yang berbeza. Kita melihat ada orang yang membunuh, dan itu adalah perkara yang sangat buruk di mata Tuhan. Kitab Torah memerintahkan kita untuk tidak mengambil nyawa orang lain. Undang-undang ini juga muncul dalam filem 10 Perintah, di mana Tuhan berkata kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Ini sebenarnya adalah undang-undang yang boleh difahami oleh setiap orang tanpa banyak penjelasan. Tetapi perkara utama adalah untuk mematuhi undang-undang. Ini bukan kerana ia kelihatan betul kepada kita, kerana esok ia mungkin kelihatan betul kepada kita, tetapi kerana undang-undang ini adalah undang-undang dari Tuhan. Undang-undang yang tertulis dalam kitab Torah. Saya tidak bercakap tentang perang, di mana ada seseorang yang datang untuk membunuh Anda dan Anda membunuhnya, atau jika Anda mempertahankan diri atau orang lain. Contohnya, jika ada serangan oleh pengganas, dilarang membunuh sesiapapun. Jika seseorang melakukan sesuatu, bawa dia ke mahkamah. Mahkamah akan menguruskan hal itu. Jangan ambil keputusan untuk menjadi hakim sendiri. Mengambil nyawa diri sendiri dan membunuh diri adalah perkara yang dilarang. Tiada sesiapa pun yang mempunyai hak untuk mengambil nyawa orang lain, termasuk nyawa sendiri. Jangan sakiti orang lain, dan jangan sakiti diri sendiri. Undang-undang keempat di sini. Hubungan yang dilarang. Setiap orang perlu menghormati perkawinan. Istri kepada suami, dan suami kepada istri. Perkawinan adalah sesuatu yang suci.
dilarang melakukan hubungan seks di luar perkawinan, dilarang melakukan hubungan seks antara lelaki dan lelaki, atau antara wanita dan wanita, dilarang melakukan hubungan seks dalam keluarga. Na'udzubillah, dengan abang atau kakak, ibu, bapa, anak lelaki, atau anak perempuan, dilarang melakukan hubungan seks dengan wanita yang sudah berkahwin, atau dengan lelaki yang sudah berkahwin, dilarang melakukan hubungan seks dengan haiwan. Semua ini adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh kitab Torah. Kita perlu menghormati kitab Torah. Kitab Torah menerangkan kepada kita bahwa hubungan yang baik antara lelaki dan wanita yang sudah berkahwin itu adalah sistem yang betul. Anda boleh melihat sendiri bahwa bangsa dan negara yang tidak menghormati undang-undang ini kehilangan semua berkat yang mereka miliki. Mereka mempunyai peperangan dan banyak masalah, dan masalah-masalah ini timbul kerana tidak mematuhi undang-undang ini. Sangat penting Anda faham betapa asasnya undang-undang ini. Inilah cara yang sepatutnya jalan Tuhan. Undang-undang kelima Nuh. Jangan mencuri dan hormati harta milik setiap orang. Jika sesuatu milik kita, kita boleh memberikannya kepada orang lain. Kita boleh menjualnya dan melakukan apa sahaja yang kita mahu. Kerana ia milik kita. Kita tidak boleh mengambil sesuatu daripada seseorang tanpa izin daripadanya. Perkara seperti ini dipanggil mencuri. Kitab Torah memerintahkan kita untuk tidak mencuri. Undang-undang ini mempunyai banyak logik bagi kita sebagai manusia. Undang-undang ini juga terdapat dalam filem 10 Perintah. Tetapi kita mematuhi undang-undang ini kerana ia adalah undang-undang yang diberikan kepada kita oleh Tuhan dalam kitab Torah. Dan kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Ia boleh jadi sesuatu yang sangat kecil, yang kita fikir tidak mempunyai sebarang makna, sesuatu yang mungkin tidak digunakan oleh seseorang untuk masa yang lama. Dan katakanlah, mereka pasti akan bersetuju untuk membenarkan kita menggunakannya, walaupun hanya sebatang pensil. Kita perlu peka terhadap harta orang lain, meminta izin untuk menggunakan barang mereka, dan tidak mencuri apa-apa daripada sesiapa. Undang-undang ke-6. Hormati semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak boleh makan haiwan tanpa membunuhnya. Apa maksudnya? Kita tidak boleh makan haiwan ketika ia masih hidup. Tidak boleh memotong anggota haiwan dan memakannya dari tubuhnya. Tuhan membenarkan kita untuk membunuh haiwan dan memakannya. Tuhan membenarkan kita selepas banjir untuk memakan haiwan. Sebelum banjir, sebelum hujan lebat, manusia tidak dibenarkan untuk memakan haiwan dan semua orang adalah vegetarian. Menurut kitab Torah, ada cara untuk membunuh haiwan sebelum kita memakannya. Jika Anda dari bangsa Israel, Anda wajib mengikuti cara ini. Tetapi jika Anda bukan dari bangsa Israel, Anda hanya perlu membunuh haiwan itu sebelum Anda memakannya. Perkara tambahan, Anda tidak boleh memasak haiwan itu jika ia masih hidup. Jika ia tidak mati sepenuhnya sebelum dimasak, Anda tidak boleh menjadi kejam dan memakannya. Undang-undang ke-7, sistem undang-undang. Setiap bangsa, negara, atau suku mesti mempunyai sistem undang-undang. Tuhan berkata bahwa setiap bangsa perlu mempunyai sistem undang-undang mengikut cara mereka hidup. Tanpa undang-undang yang jelas, akan ada banyak jenayah di dunia, akan ada banyak peperangan di dunia, akan ada banyak kesedihan, banyak duka di dunia. Dan setiap orang akan melakukan apa yang mereka mahu. Setiap negara mesti mempunyai sistem undang-undang. Sistem undang-undang mesti baik, adil dan melindungi orang-orang, dan orang-orang mesti mematuhi undang-undang itu. Ini adalah satu lagi undang-undang dari 7 undang-undang Nuh yang perlu kita patuhi. Jika kita mahu ada keamanan sebenar di dunia, kita perlu mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tuhan memberitahu kita bahwa kita perlu berkelakuan baik antara satu sama lain sebagai masyarakat. Ini adalah salah satu perkara paling asas yang perlu kita patuhi. Setiap daripada kita perlu ingat bahwa Tuhan mencintai kita, dan kerana itu, Dia memberikan kita undang-undang tentang bagaimana untuk menjadi orang baik di dunia yang Dia cipta. Kita perlu ingat, apabila kita mematuhi undang-undang ini, kita tidak mematuhinya kerana ia nampak logik kepada kita, tetapi kita mematuhinya kerana itulah yang
Tuhan mahu dan kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberitahu kita tentang ini, menceritakan kepada kita tentang ini, memerintahkan kita. Tuhan memberitahu kita tentang ini dalam kitab Torah. Jadi inilah undang-undang Nuh. Setiap manusia di dunia wajib mematuhi undang-undang ini. Menurut kitab Torah, inilah undang-undang yang diterima Nuh daripada Tuhan setelah dia keluar dari kapal besar yang dalam bahasa Ibrani dipanggil Teba Nuh. Di situ Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya dan dengan itu meneruskan spesies manusia. Hujan lebat yang membanjiri, membunuh semua yang hidup. Sebelum itu di bumi hanya Nuh, keluarganya, dan haiwan-haiwan yang bersamanya yang selamat. 7 undang-undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat manusia. Nuh menerima daripada Tuhan, dan setiap lelaki dan wanita di dunia wajib mematuhi mereka, tidak kira dari mana mereka berasal. Adakah kamu mahu keamanan sebenar di dunia? Adakah kamu mahu keamanan sebenar di antara kamu dan rakan-rakan kamu? Keamanan sebenar dengan jiran-jiran kamu, dengan negara lain. Mulakanlah mematuhi undang-undang ini. Tuhan hanya mahu yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih banyak dan selamat tinggal.